Kami dari Lingkup 5 akan membentangkan tugasan kami. Kami memilih tema kearifan tempatan iaitu pembuatan keris. Dalam tugasan ini, terdapat asal-usul keris, peralatan yang digunakan, jenis keris, pembahagian keris dan lain-lain lagi. Pada zaman penjajahan dahulu, kearifan tempatan di seluruh dunia sering diabaikan, malah dimusnahkan. Hal ini demikian kerana ilmu barat yang dibawa bersama penjajah barat telah menjadi dominan. Namun begitu, setelah zaman penjajahan ini berakhir, ilmu kearifan tempatan kembali berleluasa dan penting dalam masyarakat tempatan. Dalam dunia digital, orang ramai boleh berinteraksi dengan pantas dan berkongsi maklumat dalam proses globalisasi yang sahala ke seluruh dunia tanpa batasan. Ini telah menjadikan sains barat lebih berkuasa kerana ia berkembang dengan lebih pesat berbanding sains yang lain. Tanpa disedari, kearifan tempatan yang berteraskan pengalaman dan pengetahuan penduduk tempatan kini kembali terancam dan tenggelam. Pada zaman dahulu, masyarakat di Tanah Melayu, khususnya bangsa Melayu menggunakan senjata seperti keris, lembing, badik, tumbuk lada, kerambit, cokma dan rading. Di antara senjata tersebut ialah keris. Keris merupakan senjata yang sinonim dengan masyarakat Melayu apabila bercakap mengenainya. Ini kerana keris ialah senjata yang sering dipertontonkan kepada umum bahawa keris merupakan senjata masyarakat Melayu yang utama dan sering digunakan pada zaman dahulu berbanding senjata tradisional yang lain. Sebagai contoh, melalui tontonan filem popular Mat Kilau yang mengisahkan tentang perjuangan Mat Kilau serta pahlawan Melayu lain yang memaparkan seni silat serta senjata tradisional masyarakat Melayu yang digunakan untuk mempertahankan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya di sini nak ceritakan tentang asal-usul keris. Keris ni merupakan senjata sekaligus dikenal sebagai karya seni yang bernilai sangat tinggi. Nilainya terletak pada keunikan bentuknya dan bahan yang dipakai serta proses pembuatannya. Second keris ini juga mempunyai sejarah yang sudah lama semenjak abad ke-5 Masihi yang dapat dibuktikan dari penemuan prasasti dan gambar pada relief di candi-candi Jawa. Sebagai contoh yang kita dapat buktikan, keris yang pernah digunakan Hang Tuah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka bernama Tamingsari merupakan asalnya dimiliki oleh Tamingsari. Pahlawan bernama Tamingsari. Keris tersebut diberikan kepada Hang Tuah setelah Hang Tuah dapat menewaskannya. Seterusnya 3.0 peralatan yang digunakan. Seperti gambar yang anda boleh lihat di sebelah saya, ada beberapa peralatan yang digunakan untuk membuat keris. Kita start dari paling kanan. Dua paling kanan dipanggil kikir dan digunakan untuk mengukir kayu di pangkal ataupun di hujung, kayu yang besar kecil. Manakala dua di sebelah kirinya pula dinamakan kikir juga, tapi digunakan untuk mengukir kayu yang besar-besar. Seterusnya 5 peralatan di tengah iaitu dinamakan pisau ukir dan kegunaannya adalah untuk mengukir bunga ataupun dipanggil sebagai kerawang. Last 4 alatan di hujung belah kiri dipanggil gergaji kecil dan kegunaannya adalah untuk memotong kayu-kayu di tempat-tempat yang kecil. Itu sahaja. Terima kasih. Keris mempunyai berbagai jenis, antaranya ialah keris sepukal. Keris sepukal dapat dikenal pasti berdasarkan rupa bentuk pada bahagian hulu dan sarungnya, terutama pada bahagian sampirnya. Seterusnya ialah keris alang atau dikenal sebagai keris penyalang, iaitu berasal daripada Sumatera. Keris ini tidak digunakan untuk bertarung, tetapi lebih merupakan simbol kuasa dan autoriti sebuah kerajaan beraja. Seterusnya ialah keris berbelok atau bugis. Ia berasal daripada Bugis. Ia juga dikatakan keris yang boleh membunuh musuhnya dengan cepat dan kejam. Seterusnya ialah keris bekaka. Keris bekaka berasal daripada Patani. Hulunya diperbuat daripada tanduk ataupun kayu dan dirupai menjadi seperti seekor burung bekaka dan dinamakan sebagai keris bekaka. Seterusnya ialah pembahagian keris. Yang pertama ialah hulu. Hulu mempunyai pelbagai bentuk seni yang boleh memperlihatkan motifnya tersendiri. Terdapat pelbagai jenis hulu, antaranya ialah hulu Tanjung, hulu Jambu Demam, hulu burung kakatua dan lain-lain. Seterusnya ialah sarung. Sarung merupakan komponen keris yang mempunyai fungsi tertentu, khususnya untuk masyarakat Jawa. Ia tidak dikecualikan kerana pembahagian inilah yang dapat dilihat secara langsung. Setiap bilah keris dihasilkan daripada campuran besi yang mempunyai ciri tersendiri. Kebiasaannya, buatan keris dihasilkan daripada campuran besi yang mempunyai lapisan. 3 lapisan ialah yang paling nipis dan 7 lapisan ialah yang paling tebal. Antara besi yang digunakan ialah besi baja,
besi tawar dan besi melela. Besi baja juga dikenali sebagai keluli. Ciri utama besi baja ialah lebih kenyal dan tidak mudah patah. Besi tawar juga dikenali sebagai besi towo. Besi tawar digunakan dalam penghasilan keris kerana besinya tahan karat. Dan akhirnya, besi melela merupakan besi yang berwarna hitam kehijauan yang berkilat. Pembuatan tradisional ialah memasukkan arang kayu dan pasir atau batu kaca semasa proses lebur ulang. Seterusnya ialah pembahagian bilah. Bilah keris diperbuat daripada campuran besi untuk membentuk corak pamuk. Bilah keris mempunyai pelbagai saiz. Anggaran saiz bagi bilah keris ialah 5 hingga 20 inci. Puting ialah bahagian atas bilah yang bercucuk ke hulu. Ganja terletak di antara mata keris dan hulu. Ring ialah gerawang yang terletak di pangkal mata keris. Batir-batir ialah bahan yang diperbuat daripada emas dihaskan pada tulis keris. Biji timun ialah sejenis ukiran dan garis pada bilah, dan lain-lain. Jenis kayu. Terdapat beberapa jenis kayu yang digunakan dan popular dalam pembuatan sampir, hulu dan keris. Antaranya kayu kemuning hitam, kemuning emas dan kayu sena. Kayu kemuning hitam digunakan kerana sifatnya kuat dan tidak mudah patah. Selain digunakan untuk membuat sampir dan batang serunai, kayu kemuning hitam ini juga digunakan dalam perubatan tradisional. Seterusnya, kayu jenis kemuning emas. Kayu ini hanya boleh dimiliki oleh golongan bangsawan atau raja-raja untuk digunakan sebagai sarung keris atau senjata pada zaman dahulu. Ia juga mempunyai pola warna kekuningan dan keemasan, serta mempunyai galur kayu yang menarik. Seterusnya, kayu sena. Kayu ini digunakan dalam pembuatan batang serunai kerana sifatnya yang lebih lembut dan tidak sesuai digunakan untuk sampir. Kayu sena amat sesuai digunakan kerana ia dapat menyerap air dengan baik dan memperlambatkan proses pengeratan bilah berbanding dengan kemuning yang lebih keras dan kurang menyerap air. Kita beralih pula pada bahagian bentuk hulu dan ukiran di hulu. Reka bentuk hulu di keris ini dapat menggambarkan kekuatan dan kekuasaan senjata itu sendiri. Saya akan kongsikan dua jenis hulu keris. Yang pertama, iaitu hulu Jawa Demam. Jawa Demam atau Dewa Sejuk asalnya berbentuk figura manusia yang berpolot tubuh. Tetapi, setelah kedatangan Islam, wajah manusia di hulu itu dibuang. Hulu Jawa Demam sesuai digunakan pada keris Jawa. Okey, yang kedua, hulu Tanjung. Tanjung ia berasal dari wilayah Patani. Keris Tanjung merupakan keris kuasa pada zaman Kesultanan Patani. Hulunya berparuh seperti burung dan berwajah seperti wayang kulit. Pada wajah hulu ini terdapat paruh dengan mata yang tersembul, gigi taring serta janggut. Seterusnya, bahagian reka bentuk bilah keris. Terdapat dua jenis bilah keris, iaitu bilah lurus dan bilah lok. Bilah lurus dicipta dengan hanya untuk menikam. Apabila sahaja sarung dikeluarkan untuk pertarungan, maka tiada budi bicara lagi dan perlu terus membunuh dengan cepat. Jenis bilah lok pula, ia mempunyai bentuk beralun atau lok yang reka bentuknya seperti ular yang sedang bergerak atau menjalar. Bilangan lok ini dipadankan dengan ciri-ciri keislaman yang tersendiri, seperti rukun Islam mempunyai 5 lok, manakala rukun solat mempunyai 13 lok. Kesimpulannya, keris mempunyai berbagai jenis yang berbeza dan dapat dilihat dengan jelas melalui ciri-cirinya dan terdapat pada keris tersebut melalui hulu, sarung dan bilahnya tersebut. Keris dapat dinamakan sempena bilahnya, sarungnya, hulunya serta tuan kepada keris tersebut. Memetik peribahasa Melayu melalui dialog lakonan seniman Husin Abu Hassan menerusi filem Laksamana Doremi, iaitu kalau kali panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga, membawa maksud jangan cuba bersaing dengan orang yang mempunyai banyak pengalaman kerana anda tidak akan dapat mengetahui sebanyak yang mereka tahu. Keris ialah sejenis pisau mempunyai rupa yang tersendiri dan sering dikaitkan dengan budaya tinggi dan kecanggihan. Peribahasa ini mungkin hanya kebetulan, tetapi ia masih menunjukkan kepentingan untuk mengetahui kekuatan diri sendiri dan tidak cuba bersaing dengan orang yang jauh lebih baik daripada anda. Warisan pembuatan keris kini dilihat semakin berkurang kerana ramai pandai besi yang sudah meninggal dunia. Perkara ini amat membimbangkan kerana tidak ramai generasi muda yang menceburkan diri dalam meneruskan warisan ini. Menerusi tugasan ini, diharapkan kita dapat menghargai nilai warisan pembuatan keris yang berharga ini untuk tetapan generasi yang akan datang. Sekian sahaja dari kami, Kumpulan 5. Seterusnya kami sediakan video proses pembuatan keris dari Encik Megat Syahril.